Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naqulu billahi taufiq. Pada pagi ini insya-Allah kita bersama dengan kitab Fawaidul Fawaid dan kita sampai pada tajuk faedah-faedah meninggalkan adat lah. Fawaid ni mana segala faedah bagi meninggalkan segala adat. Ada adat yang kita dalam kehidupan kita ni ada adat kan. Adat dengan syariat ni dia tak sama. Adat ni kebiasaan yang kita buat. Benda betul ke, benda baik ke, benda tak baik ke, tu adat kan, kebiasaan kita. Dia panggil adat. Adapun syariat, benda yang kadang-kadang kita tak tahu, kita baru tahu benda tu. Jadi maknanya kadang-kadang dia datang menyalahi adat. Maka kita kena tinggalkan adat, kita kena ambil syariat. Ya, budaya lah, adat ni budaya. Contohnya budaya kita ni di Nusantara ni bila masuk bulan Rabiul Awal, budaya kita adalah menyambut Maulidur Rasul, ataupun budaya kita di Nusantara ini bila kita nak mulakan apa majlis ke apa ke, kita akan baca Al-Fatihah. Ini budaya. Walaupun kita baca tu apa yang kita baca Al-Fatihah, tapi dia budaya. Sesuatu yang bukan syariat tapi dibudayakan. Jadi apabila syariat itu jadi budaya, maka tak boleh lah. Dia mestilah maknanya budaya itu daripada syariat, bukan syariat daripada budaya. Kan? Jadi maknanya tak ada dalam sunnah, apa-apa sunnah Nabi SAW pun bahawa kita mulakan majlis kita dengan Al-Fatihah. Jadi kita biasa dengar macam tu, kita buat macam tu, tiba-tiba kita dengar ada satu ustaz, satu guru, satu orang alim cerita tentang Al-Fatihah ni bukan sunnah Nabi SAW untuk memulakan apa-apa majlis. Tapi dia dah jadi budaya di negara kita di Nusantara ini. Maka bila jadi budaya yang bukan bila syariat, tinggalkanlah. Tapi yang peliknya masih ada lagi ustaz-ustaz, guru-guru yang mempertahankan amalan yang ini. Amalan yang tidak pernah diajar oleh Nabi SAW. Dengan katanya ini adalah budaya kita dah biasa buat. Macam mana kita nak tinggal budaya kita? Ini adalah penyakit-penyakit yang menimpa hati sebahagian manusia tadi kan. Dia lebih suka, maknanya dengan budaya dia, daripada suka kepada sunnah Rasulullah SAW. Oleh itu apabila hidup satu budaya kan dalam kehidupan yang menyalahi syariat, maka matilah satu sunnah. Hidup satu budaya, mati satu sunnah. Jadi orang tidak mengamalkan sunnah lagi. Ketika memulakan apa-apa majlis kan. Dia ambil budaya dia yang biasa dia buat. Ini satu kesalahan yang fatal lah. Kesalahan yang sangat berat lah kita kata kan. Terutama bagi orang yang berilmu, yang mengetahui kan, dia masih lagi nak ikut budaya dia. Jadi bahayalah. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya. Ini. Baik, ini kelebihan meninggalkan segala adat. Kemudian kata Ibn Qayyim di sini rahimahullahu taala, untuk sampai kepada tujuan kita, matlamat kita, dan itu pada matlamat kita adalah keridaan Allah Subhanahu wa taala. Matlamat orang-orang beriman adalah untuk mencapai syurga Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tanpa masuk ke dalam neraka dahulu. Matlamat orang-orang beriman adalah untuk menyelamatkan diri daripada azab kubur kan di alam barzakh. Kemudian yang akan mendatangi selepas itu adalah azab di akhirat yang tentunya lebih berat dan lebih menyakitkan. Jadi matlamat orang-orang beriman adalah untuk sampai kepada tujuan dia. Jadi tujuan dia adalah untuk capai keridaan Allah, yang mana dengan redha Allah itu dia akan mendapat syurga yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Jadi perkara ini tidak akan berlaku melainkan kita kena tinggalkan segala adat-adat. Dan kita kena putuskan daripada segala penghalang-penghalang yang akan menghalang kita untuk sampai kepada matlamat kita, sampai kepada tujuan kita yang sebenar, iaitu mencapai keridaan dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Ibn Qayyim di sini rahimahullah, dia kata maka segala adat itu, apa dia yang dikatakan segala adat tu?
Adat ni dia kata segala kelonggaran dan keselesaan. Ya kan? Mana tenang kepada hati ni, tenang dan cenderung kepada kelonggaran dan keselesaan hidup dia. Kan sebab dia biasa buat itu, jadi dia selesa dengan adat tu. Ini adat. Ya, kalau dia tak buat dia rasa macam tak cukup. Rasa macam galat. Kalau tak buat, rasa macam pelik lah tak buat ni kan. Kebiasaannya kita buat macam ni. Tapi kenapa kita tinggalkan? Kita tinggalkan adat dan budaya kita kerana apa? Kerana seorang ustaz yang balik belajar dia daripada suatu tempat, kemudian dia cerita yang dia kata ini sunnah Nabi, ini bid'ah, ini sunnah. Tiba-tiba kita nak tinggalkan adat kebiasaan kita yang kita buat ni. Contohnya memulakan majlis dengan bacaan surah Al-Fatihah. Ya? Ini dia. Baik. Begitu juga apa yang manusia ni rasa sesuai dan dia biasa melakukannya. Kan? Daripada keadaan kehidupan dia, maksud dia lakaran kehidupan dia dan keadaan suasana kan, dalam kehidupan dia seharian yang mereka jadikan dia itu sebagai sebagai syariat dalam kehidupan mereka, sebagai syariat yang mereka ikuti, sebagai jalan yang mereka ikuti, padahal dia adalah adat. Syariat ni jalan lah. Bahkan ia di sisi mereka itu terlebih besar daripada syariat. Nampak tak? Jadi mereka yang mengagungkan adat. Contohnya kita di Malaysia ni ada satu negeri yang mengamalkan satu adat, dipanggil sebagai adat perpatih kan. Adat perpatih ni terang-terang menyalahi syariat, menyalahi tujuan syariat itu diturunkan. Jadi maknanya bahkan mereka mengagungkan adat terlebih daripada syariat. Mungkin adat itu membatalkan pembahagian pusaka yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mereka tinggalkan sunnah, maka mereka hidupkan bid'ah ini yang mereka jadikan sebagai syariat. Dan mereka pula ni akan mengingkari ke atas orang-orang yang menyalahi perbuatan mereka. Kalau kita ingkari perbuatan mereka, mereka akan marah kita. Mereka akan menyalahkan kita. Mengatakan orang ni mana yang menyalahi adat, tidak menghormati resam nenek moyang. Tetapi mereka tidak mengingkari manusia yang menyalahi syariat. Mereka tak ingkar, tak bantah. Tapi bantahan mereka ditujukan kepada orang yang menyalahi adat. Ini dia keburukan tadi. Dan barangkali mereka akan mengkafirkan orang yang tak ikut adat dia. Ataupun mereka akan kata dia ni ahli bid'ah, buat benda yang baru yang tak dilakukan oleh nenek moyang. Ataupun mereka akan menyesatkannya dan mereka memboikotnya, ataupun mereka akan meletakkan satu denda ke atas dia. Kan? Kenapa? Kerana dia telah menyalahi konsep adat tadi dalam kehidupan mereka. Lalu dengan itu mereka matikan segala sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka maknanya adakan sekutu bagi Rasul. Maksudnya ada yang lain yang ditaati selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan yang mana di atas adat itu yang diadakan oleh mereka berjuang dan mempertahankannya, bahkan mereka akan membantah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang baik di sisi mereka adalah mereka yang mempertahankannya. Kan, yang baik, yang makruf di sisi mereka adalah mempertahankan adat, dan kemungkaran itu adalah mereka yang menyalahi adat. Ini bagi mereka. Jadi suasana ini, fenomena ini berlaku ke atas beberapa kelompok daripada anak Adam, kan, daripada para raja-raja, para pemimpin, para fuqaha, orang-orang ahli fiqh tadi kan, dan orang ahli tasawuf pun ada, kan, orang-orang fakir, kan, ataupun orang-orang yang dia mencari kebaikan, dan orang-orang awam tadi. Dalam keadaan begitulah, suasana begitulah, mereka membesar, kan? Mereka membesar dan mereka jadi orang tua, dan akhirnya adat itu jadi sunnah. Yang dijadikan sebagai sunnah, ikutan dalam dan amalan dalam kehidupan. Bahkan
adat itu menjadi lebih besar bagi orang yang melaksanakan dan mengikutinya daripada sunnah-sunnah Nabi SAW di sisinya. Dia adat tu lebih besar daripada sunnah Nabi. Bila kita cerita sunnah Nabi, kita tak heran. Dia tak dengar. Tapi bila kita cerita ini menyalahi adat, dia kata, biar mati anak, jangan mati adat. Nampak tak? Tapi bila cerita pasal syariat, buat tak tahu ya. Macam tak ada, seolah-olah tak ada salah apa. Seolah-olah tak ada dosa menyalahi syariat. Tapi kalau menyalahi adat, seolah-olah dosa besar akan ditimpa gunung besar tadi kat atas dia. Dia pasal macam tu. Inilah musibah kan. Musibah dalam kehidupan sebahagian daripada anak-anak Adam tadi lah. Dan tentunya mereka ni tidak mendapat redha daripada Allah Ta'ala. Bahkan mereka ni dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang maknanya berdiri bersamanya itu, mereka terkurung bersama adat tadi, tak boleh nak keluar, tak boleh nak keluar daripada kepompong adat. Orang yang bangun mempertahankan adat tadi, dia tak akan keluar daripada kepompong adat tadi. Dan dia akan terputus daripada segala sunnah dan ajaran Nabi SAW dan juga Al-Quran. Al-Quran dia baca, tapi baca Quran la yujawizu hanajirahum. Quran tu tidak melepasi tenggorokan mereka pun, tak masuk ke hati pun, tak ada tadabbur pun, tak ada penghayatan pun. Baca hanya munasabah tertentu je. Quran tadi akan ada kematian pada malam Jumaat, kan, munasabah tertentu hari Jumaat. Jadi Quran ni hanya untuk munasabah saja, bukan untuk tadabbur dan penghayatan serta seterusnya diamalkan. Ini dia. Kemudian jadi kerana demikian itulah maknanya, kerana perjuangan mereka mempertahankan adat-adat itulah al-sunnah dan Al-Quran al-sunnah ditinggalkan. Ya. Barang siapa yang mempertahankan adat tadi, maka dia lah orang yang rugilah di sisi Allah Ta'ala. Orang tidak akan mendapat pertolongan dan bantuan daripada Allah Ta'ala apabila dia mempertahankan adat. Ya. Jadi barang siapa yang mengikuti adat tadi, kan, dengan meninggalkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, maka mereka ini di sisi Allah Ta'ala tidak diterima amalan mereka. Ya, penat sajalah. Jadi debu yang berterbangan amalan-amalan itu. Ini merupakan hijab yang terbesar lah. Hijab ni pada hijab. Hijab ni penahan lah. Penegah. Kan? Penegah segala yang negah seseorang hamba itu untuk sampai kepada Allah dan Rasulnya. Macam mana nak sampai kepada keridaan Allah dan Rasulnya apabila ada penghalang di antara kita dan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara-perkara yang tak diridai oleh Allah. Jadi maknanya adat tadi, kebiasaan tadi yang menyalahi syariat itu. Kemudian ada pun halangan-halangan, kan? Dia adalah segala jenis perbuatan perkara yang menyalahi pada zahirnya dan pada batinnya. Itu maksud dia panggil awaiq ataupun halangan-halangan lah. Jadi segala halangan ini akan menghalang hati daripada berjalan di atas siratillah, di atas jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Jadi halangan-halangan inilah akan memutuskan kita di atas jalan untuk sampai kepada keridaan Allah. Halangan-halangan ni. Apa dia halangan-halangan tersebut yang boleh menghalang kita untuk sampai kepada keridaan Allah, sampai kepada kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang terbesar itu? Apa dia? 3 perkara. Halangan-halangan itu yang besar adalah pertamanya syirik lah. Dengan kesyirikan seorang itu tidak akan sampai kepada keridaan Allah, bahkan dia akan dimurkai oleh Allah Ta'ala abadan abidin selama dia tidak kembali kepada Islam, selama dia tidak merujuk balik, kan, daripada kesyirikan itu kepada tauhid, pengesaan Allah. Yang pertamanya syirik. Inilah yang diperangi oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam dalam kehidupan umat manusia. Syirik ni perkara yang mendatang dalam kehidupan manusia, dibawa datang oleh tentunya iblis dan khawatir atau bisikan-bisikan dia diikuti oleh manusia-manusia yang jahil tadi, kan, melakukan kesyirikan kepada Allah.
Kemudian bid'ah. Ini juga menghalang manusia untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru dalam urusan agama ni kan, yang Nabi tak ajar. Contoh tadi, nak mula majlis kena baca Al-Fatihah. Kan, baru mula majlis. Ini bukan sunnah, ini bid'ah. Walaupun apa yang dia baca itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia pandai-pandai reka cara kaifiat, itu salah lah. Kan? Jadi kaifiat dan cara ni mestilah diajar oleh syariat, iaitu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penghalang yang ketiga adalah maksiat lah. Maksiat dia menghalang seorang hamba untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk sampai kepada kecintaan Allah, untuk sampai kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk sampai kepada pemakbulan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Allah nak makbulkan permintaan dan hajat dia kalau dia melakukan perkara-perkara ni? Kesyirikan, bid'ah, maksiat. Macam mana dapat? Dia kisah orang yang bermusafir, yang berdebu pakaian dia, rambut dia berdebu, kusuk masai dalam keadaan dia berdoa, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Padahal di antara doa yang makbul ni ketika kita bermusafir kan. Nabi sebut orang ni musafir tapi doa dia tak makbul. Pasal apa? Pasal makanan daripada yang haram. Kan? Mana pakaian daripada yang haram. Macam mana dia makbulkan doa dia? Dalam keadaan dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana dia makbulkan doa? Kan? Jadi macam mana kita nak hilangkan halangan kesyirikan ini? Dan supaya jangan ada syirik ni, macam mana? Cara dia adalah dengan mentauhidkan Allah Ta'ala dengan semata-mata tauhid lah, mengikhlaskan tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala dalam segala sudut kehidupan kita, bahawa Allah tu Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Kan, sama ada kita panggil sekutu yang kecil, syirik kecil ataupun syirik besar, dijauhkan dia. Tajrid at-tauhid, mengikhlaskan tauhid semata-mata pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pula macam mana kita nak hilangkan halangan bid'ah tadi, bid'ah yang menghalang untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Iaitu dengan melaksanakan sunnah, yakni tahqiq as-sunnah, melaksanakan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Ya, jadi apabila kita melaksanakan bid'ah, matilah sunnah. Sebab tu terlihat sebahagian guru-guru kita kan yang terlibat dengan perkara-perkara bid'ah ni, terlibat dalam perkara siasah bid'iyah ni, politik yang bid'ah ni, demokrasi ni kan. Tengok apa dia boleh buat. Dia telah mematikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sijil besar-besar, sijil tinggi-tinggi. Tapi sunnah Nabi SAW mereka matikan. Apa dia sunnah Nabi yang mereka matikan? Mereka tak dapat nak sampaikan sunnah kerana sibuk dengan politik tadi. Sibuk dengan siasah demokrasi tadi kan. Menyebabkan mereka tadi meninggalkan tugas yang besar, iaitu menyampaikan kepada umat manusia kebenaran. Menyelamatkan manusia daripada kesesatan. Ini syubhah-syubhah yang telah terkena kepada sebahagian daripada asatizah kita lah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita, petunjuk kepada kita untuk berada di atas jalan kebenaran. Jangan kita terjebak dengan perkara-perkara bid'ah tersebut yang kita tahu bid'ah itu adalah bid'ah dan sunnah itu adalah sunnah. Jadi dengan hidupnya satu bid'ah, matilah sunnah-sunnah tadi. Sunnah menyampaikan kepada umat manusia itu terhalang lah. Kita terpaksa menyampaikan kepada satu puak, tidak menyampaikan kepada puak yang lain. Kita hanya menyampaikan kepada puak kita sahaja. Al-hizbi, dia panggil hizbiyah mamqutah ni. Kan, parti, kumpulan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni kan. Tapi itulah dia, apabila kita terlepas daripada petunjuk taufik daripada Allah Ta'ala, maka terjebaklah kita dalam perkara-perkara macam ni dalam keadaan sedar ataupun tidak sedar. Sebab tu kita kena sentiasa kita tidak boleh berasa dalam keadaan kita ni selesa. Tidak boleh kita rasa selesa. Pasal apa? Pasal kita tak tahu macam mana Allah nak buat dekat kita besok ataupun sekejap lagi. Allah nak bolak-balik hati kita macam mana kita tak tahu. Kan? Sekarang mungkin kita macam ni. Lepas ni mungkin kita macam lain. Kan? Hati kita berbolak-balik. Allah yang membolak-balikkan hati kita. Jadi kita minta ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah selamatkan kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Kita minta kepada Allah Taala betul-betul supaya Allah jaga kita, jangan hati kita berbolak-balik daripada sunnah kepada bid'ah.
Jadi kita maknanya belajar, kita tahu perkara ni kan. Benda bid'ah ni bukan benda yang ringan. Benda yang mamqut, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kata man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa beramal dengan amalan yang kami tidak pernah ajar, maka amalan itu tertolak. Ini bahaya kan. Jadi maknanya halangan-halangan ini, bid'ah ini adalah penghalang kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah pada ibadah, kan? Bid'ah pada muamalah. Jadi macam mana kita nak tinggalkan perkara-perkara ni? Ialah dengan melaksanakan sunnah ajaran Nabi SAW. Jangan kita takwilkan sunnah tadi kepada perkara-perkara yang lain. Kita nak buat benda bid'ah, kita takwilkan dia. Kan? Dengan takwil yang fasid, yang rosak tadilah. Jadi maknanya kedudukan kita ni tidak akan menjamin kita selamat. Walaupun kita orang yang berilmu, tinggi mana ilmu kita, tidak menjamin kita selamat. Iblis ilmu dia tinggi mana? Iblis alaihi laknatullah, kan? Ila yaumil qiyamah. Dia ilmu dia macam mana? Kan? Tapi dia sesat dengan ilmu yang ada pada dia. Nasallallahu al-afiyah. Jadi ilmu itu ialah kalau kita tak amalkan dia tidak menjamin kita untuk berada dalam keselamatan dan keamanan di dunia dan juga di akhirat. Jadi seterusnya penghalang kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sampai kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala adalah maksiat. Kan? Maksiat ni maksud dia penderhakaan kepada Allah taala, maksud dia melanggar segala perintah Allah, meninggalkan segala perintah Allah, melakukan segala larangan Allah. Ini al-maksiyah. Macam mana kita nak padam, kita nak runtuhkan benteng yang menghalang kita ini untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mentashihkan taubah kita. Kan? Maknanya dengan sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagaimana kita maklum, kita ni adalah hamba-hamba Allah taala yang sentiasa ada dosa, tak sunyi kita daripada dosa-dosa, sentiasa dosa besar. Kan? Kita tidak sunyi daripadanya. Jadi maka itulah Allah Ta'ala perintahkan kita untuk sentiasa bertaubat. Allah kata kepada Nabi SAW, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah hai hamba-hambaku yang telah menzalimi diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Punlah rahmat Allah, punlah keampunan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Kita beribadah kepada Allah dalam keadaan kita ni ada al-khawfu, takut, ada ar-raja'u, ada harap, ada mahabbah, ada kecintaan. Dan kita tak nafikan di sela-sela itu kita ada melakukan maksiat, dosa kepada Allah Ta'ala, dan kita mohon sentiasa keampunan. Beristighfar kepada Allah Ta'ala, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Istighfar. Ya, jadi istighfar ini dia akan menghancurkan benteng maksiat tadi yang menghalang kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita maklum Allah Ta'ala ni sentiasa menerima istighfar dan taubat daripada hamba dia. Kan? Walaupun sehari 10-100 kali dia berdosa dan 100 kali dia beristighfar di atas dosa dia. Kan sekali buat dosa menyesal, beristighfar, taubat kan. Sehinggalah dia mati dalam keadaan dia bertaubat dan beristighfar kepada Allah Ta'ala, maka dia akan dapati Allah ni Ghafurun Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seterusnya segala halangan-halangan ini tidak akan dapat dilihat oleh seseorang hamba. Kita tak dapat lihat halangan-halangan ini sehingga kita mulakan perjalanan. Kan? Kita mulakan perjalanan kita, berjalan dan terus berjalan. Maka kita akan melihat halangan-halangan dalam perjalanan kita untuk sampai kepada matlamat dan tujuan kita. Itu kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan lihat di sana halangan dia tadi pada kesyirikan. Kita akan lihat perkara bid'ah, kita akan lihat perkara maksiat. Maka kita kena pecahkan segala halangan-halangan tadi dengan perkara yang kita sebut tadi lah. Kan?
Jadi seseorang hamba tidak akan dapat melihat dan tidak akan dapat memastikan halangan-halangan di hadapan sehingga dia mula berjalan dan teruskan perjalanan dia untuk sampai kepada Allah dan untuk sampai ke negeri akhirat. Maka ketika dia memulakan perjalanan dan dalam perjalanan itu zahirlah bagi dia segala halangan ini. Dan dia akan rasa begitu beratnya halangan ini. Dan dia akan menghadapi halangan itu mengikut kadar kekuatan dia dalam perjalanan tadi dan bekalan yang dia bawa dalam perjalanan tadi. Jika tidak, dia tidak akan berperjalanan lah, tunggu jelah di situ. Bila dia tunggu tak berjalan, tak akan terlihatlah segala halangan di hadapan dia tadi, untuk sampai kepada Tuhan dia tadi, kedepannya hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak meneruskan perjalanan, maka dia tidak akan nampak segala halangan. Mana kehidupan kita kan. Jadi kehidupan mana ini kita tidak menjelaskan kita dalam kehidupan kita dalam masyarakat kita umpamanya, dalam perbuatan kita, dalam diri kita sendiri menghadapi diri kita. Diri kita menghadapi diri kita. Diri iaitu an-nafsul mutmainnah tadi. Jiwa yang tenang, yang inginkan keridaan Tuhannya. Dia nak berhadapan dengan an-nafsul ammarah tadi. Diri yang sentiasa mengajak kepada as-su', kepada kejahatan. Sebab itu ada doa diajar oleh Nabi SAW, Allahumma a'inni wa la tu'in alayya. Ya Allah, tolonglah aku dan janganlah tolonglah aku, janganlah tolong aku dikalahkan. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Semua ni kita berhajat kepada bantuan dan pertolongan daripada Allah Taala. Kerana la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kita ni melainkan hanya kekuatan dan daya itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang hamba, kita bertadarruk kepada Allah, kita sujud kepadanya, kita memohon kepadanya supaya maknanya kita akan dapat apa yang kita hajati daripada keridaan Allah dan negeri akhirat, kebaikan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala abadal abad itu. Seterusnya fasal yang ke-6 kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, walil qalbi ala'iqun. Maksudnya ala'iqu, yani hati ni dia ada ada ala'iq, ada hubungan dia. Dia panggil ketergantungan hati tadi. Kan hati ni dia ada ketergantungan dia, sama ada ketergantungan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata ataupun ketergantungan hati tadi kepada makhluk-makhluk Tuhan, yang dia anggap bahawa makhluk itu dapat memberi kepadanya manfaat dan menolak daripadanya mudarat. Jadi hati dia ada alaiq. Bila sebut kata hati, dia ada tempat pergantungan dia. Jadi sebab itu Allah kata qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah yang besar ni kan. 3 kali baca semua dengan satu Quran ni. Fadilah dia. Dipanggil surah Al-Ikhlas. Jadi pergantungan hati kita semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mohon itu kepada Allah. Katakanlah Allah Ahad, Allah yang Maha Esa, Allah As-Samad. Allah tempat bergantung segala makhluk. Tidak ada ketergantungan hamba ini melainkan hanya kepada Allah Ta'ala. Ya, cuba kita lihat dalam keadaan manusia ni, dalam keadaan seperti telur di hujung tanduk. Bagaimana keadaan dia? Maka dia teramat berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menyelamatkan keadaan dan diri dia tadi. Jadi kata Syekh di sini rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa tayyamallahu tharahu, adapun ketergantungan itu adalah setiap perkara yang hati itu bergantung kepadanya selain daripada Allah dan Rasulnya SAW. Apa dia? Daripada kelazatan dunia. Hati ini bergantung, hati ini tergantung nak dapatkan keseronokan dunia, kelazatan dunia.
Jadi dia nak kelazatan dunia dengan keinginan yang teramat tadi, maka dia akan melaksanakan segala perkara yang boleh menyampaikan dia kepada kelazatan itu, walaupun yang perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketergantungan hati pada segala kelazatan dunia, kenikmatan dunia, segala syahwat, segala ketinggian, dan kelazatan hati untuk bersama dengan manusia tadi kan. Dan hati bergantung kepada manusia tadi. Tak ada orang macam mana kita ni, tak ada orang nak tolong kita macam mana ni. Hati tergantung macam tu. Jadi tidak ada jalan baginya. Maka tidak ada jalan bagi seseorang itu untuk memutuskan segala perkara yang tiga ni. Apa dia perkara tiga ni? Kan? Kelazatan dunia, ketergantungan hati pada kelazatan dunia dan syahwat, serta ketinggian dunia tadi, kan? Serta hati tertakluk kepada manusia. Nak teringat segala bantuan dan pertolongan daripada makhluk tadi, tiga perkara ni. Macam mana nak putuskan hati kita daripada ketergantungan hati kita pada tiga benda ni? Nak kelazatan dunia, ketinggian syahwat dia, ketinggian dunia dan syahwat dia, dan ketergantungan hati pada manusia. Macam mana kita nak putuskan benda-benda ni? Yang mana kita nak semua ni ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Macam mana? Maka Syekh dari sini tidak ada jalan sini melainkan dengan adanya kekuatan takluk hati kita tadi, ketergantungan hati kita tadi dengan tujuan kita yang tertinggi, iaitu mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala dan kecintaan Allah. Dia kalau dia tak boleh nak tak ada kekuatan hati, ketergantungan hati tadi kepada Allah yang Maha Tinggi Jalla wa Ala tadi, maka maknanya dia tak akan dapat memutuskan diri dia daripada tergantungnya hati dia tadi kepada tiga perkara tadi. Apa dia tiga tadi? Kelazatan dunia dan syahwat dia dan takluknya hati kepada manusia. Sesungguhnya nafsu ni, diri kita ni, kan dia tidak akan tinggalkan perkara yang dia biasa dengannya, perkara yang dia suka kepada dia, tak akan tinggalkan. Melainkan dia akan tinggalkan apa yang dia suka itu kerana apa? Kerana ada di sana yang dia lebih suka. Kerana di sana ada yang dia lebih suka, maka dia akan tinggalkan segala kesukaan-kesukaan ini. Kelazatan dunia, syahwat dunia, ketergantungan hati dengan manusia. Tak ada apa bagi dia. Kerana apa? Kerana dia lebih mencintai yang lebih tinggi. Itu yang memiliki segala-galanya ini, yang memiliki dunia dan isinya ni. Itu Allah Jalla wa Ala. Jadi dan kesan dan maknanya dan dia mengutamakan kecintaan yang tertinggi tadi lah. Sebab tu dia kata setiap kali kuat tergantungan dia dengan apa yang dituntut tadi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, maka lemahlah takluk hatinya dengan selainnya. Sama ada takluk hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun takluk hati kita kepada dunia tadi, dia akan jadi dua pilihan. Takluk hati kepada Allah Ta'ala, maka kecintaan pada dunia itu akan menghilang, meresap, hilang. Jika kecintaan pada dunia akan hilang kecintaan dan tuntutan hajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah dia. Jadi takluk hati kita ni, ketergantungan hati kita ni dengan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut itu akan menunjukkan kita ni amat gemar kepadanya. Tak akan lakukan segala apa yang dia suka, segala perintahnya, tak ketinggalkan segala larangannya. Kenapa? Kerana hati kita telah takluk pada dia, tergantung pada dia. Kecintaan, takut, harap ada dalam diri kita. Ini maksudnya mengikut kadar macam mana kita kenal yang kita tuntut itu, dan kita kenal keagungan dia, kebesaran dia, kelebihan kurniaan dia di atas selainnya. Itu mengikut keadaan kita, kadar keimanan kita macam mana lah. Lagi dalam pengetahuan kita, lagi kita kenal dia, maka lagi kuat takluk hati kita kepada dia. Sebagaimana Nabi SAW begitu takluk hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
Tak ada apa bagi dia dunia ni. Ketika Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu melihat Nabi SAW tidur di atas tikar yang dianyam daripada daun-daun kurma itu, dan Nabi tak pakai baju sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tidur, maka bila Nabi bangun agak lekat kan di belakang Nabi itu bekas-bekas tikar yang anyaman tu kan berbirat-birat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar menangis, ya Rasulullah, kan? Sesungguhnya Kisra, Kaisar, mereka berada dalam keadaan mereka kemewahan, kesenangan, kelapangan, ya, sedangkan engkau adalah utusan Allah, kan? Orang yang makhluk yang terbaik, begini keadaanmu, ya. Jadi Nabi SAW kata, jadi maknanya mereka ni diberikan kepada mereka kesenangan di dunia. Masuk hadis tu, di akhirat mereka akan ditimpa kesusahan, kepayahan, ya. Jadi dunia ni tak ada apa. Nabi kata mali walid dunya, tidak ada aku, tidak ada kaitan aku dengan dunia ini. Mali walid dunya illa karakibin. Melainkan aku ni diumpamakan seperti orang yang berkenderaan. Istadhalla tahta syajarah, yang berhenti sebentar, berehat di bawah sepohon pokok. Summa malaya qama wa tarakaha, ya. Kemudian bangun dan meninggalkannya. Maka Nabi sallallahu. Inilah dia keadaan hakikat kehidupan, kan. Manusia terbaik di atas muka bumi, ya. Jadi itulah hakikat kehidupan Nabi sallallahu, yang mana inilah yang patut kita contohi, kan. Itulah dia. Kemudian faslun atharul khawatir wal afkar, kesan, lintasan dan fikiran-fikiran ni. Jadi otak kita ni, akal kita ni, dia akan ada lintasan. Hati kita ni ada lintasan. Dia mari macam-macam lintasan. Dia mari sup lintasan mari. Fikiran akan fikir macam tu, fikir macam ni, fikir macam tu, kan. Serabut. Macam mana keadaan? Oh, serabutlah fikiran serabut. Ya, dia mari al-humum. Ya, tetapi kita kena tahu innal hamma munfarijun. Abshir bi khairin fa inna sani'ahu wallahu. Idza bulita fathiq billahi warda bihi. Alladhi yakshifu al-balwa huwa Allah. Ya, ini dia. Maknanya jangan kita sabayahlah sabuk pala Allah Taala yang uji kita. Keserabutan itu adalah ujian. Allah musta'an. Jadi khawatir, al-khawatir, kesan daripada segala lintasan dalam fikiran, mari macam-macam tadi. Kata Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam mengubati jiwa kita ni, kan. Kita ni dalam keadaan proses pengubatan jiwa lah ni. Nak jadikan jiwa kita ni bersih, suci, kuat, kan, kemas. Jadi kata dia rahimahullah ta'ala, bermula segala ilmu nazari ni. Ilmu nazari, ilmu yang kita, yang berdasarkan kepada pandangan penglihatan kita dapat satu kesimpulan. Lihat terendung belas tukar tu, ini benda ni kita boleh buat. Tengok sebatang kayu, kan. Nah, itu nazari lah. Bermula ilmu nazari, mata ni pandang. Ya. Bila pandang dengan mata, dia akan jadi ilmu. Contohnya begini. Saya melihat sepohon pokok yang terbalik di hadapan saya. Pokok ni. Saya fikir, apa boleh saya buat dengan pokok ni, ya? Saya boleh buat tiang rumah. Saya boleh buat papan sebagai lantai rumah. Saya boleh buat meja. Saya boleh buat kerusi. Saya boleh buat macam-macam dengan sebatang kayu ni. Jadi permulaan setiap ilmu nazari ni dan amalan ikhtiari. Apa dia amalan ikhtiari? Maksudnya saya tengok pokok tadi nazari. Pokok yang tumbang tadi, kan, pokok itulah, saya pun mulalah amalan ikhtiari. Pekerjaan saya yang saya pilih sendiri, iaitu apa? Saya nak jadikan batang pokok itu sebagai tiang rumah, ataupun saya jadikan batang pokok itu sebagai kerusi.
Jadi bermulanya setiap ilmu nazari ini dan ilmu ikhtiar ini ialah mula-mula sekali khawatir wal afkar, berangan. Sebab orang kita kata laptop ni, komputer ni takkan jadi komputer melainkan sebelum tu yang menciptanya itu dia kena ada khawatir dulu. Dia kena ada fikiran dulu. Dia renung dulu. Kan? Dia tak akan jadi ada terus benda laptop macam ni kita boleh bercakap di atas udara, bercakap kita kata online ni kan. 1000 tahun dulu, 100 tahun dulu, orang boleh bayang lah nak cakap, kita nak cakap daripada jauh. 200 tahun dulu. Kan? Boleh lah bayang kata, uish, kita ni, saya berada di sini dan tuan-tuan berada di merata tempat, merata dunia ni. Mungkin ada yang di London, di mana, di Mekah dan sebagainya. Mungkin sedang live bersama dengan saya, mungkin. Subhanallahil azim. Jadi untuk kewujudan perkara-perkara ini dia kena ada khawatir, dia kena ada afkar. Lintasan-lintasan dalam fikiran mari. Tengok benda ni, dia nampak benda ni. Boleh buat benda ni. Tengok benda ni, boleh buat benda ni. Jadi Allah bagi ilham kepada kita dengan kita melihat kepada sekeliling kita. Maka dia akan terhasillah sesuatu yang akan memudahkan kehidupan kita. Itu al-khawatir wal afkar, lintasan. Jadi lintasan-lintasan dalam fikiran, dalam hati ni dia akan mewajibkan gambaran sesuatu. Dia akan mendatangkan suatu gambaran, fikiran dia akan datang gambaran. Wah, aku ni nak tidur, tekan tidur atas lantai ni ya. Jadi tentu nak rasa nak tidur di atas tempat yang rasa lembut, yang tak sakit belakang ni kan. Dia tengok pada sabut kelapa sawit, sabut kelapa kan. Jadi fikir, oh ini dia boleh gambarkan tasawurat dia segala apa tadi gambaran dia nampak. Oh ini boleh kalau susun kita jadikan sabut-sabut ni pun banyak-banyak dia boleh jadi tilam. Kita boleh lapiskan dia dengan span kan ataupun kita jadikan sebagai tempat tidur hamparan kita. Tasawurat, gambaran. Jadi gambaran itu datang selepas lintasan. Jadi at-tasawurat tad'u ila al-iradat. Jadi bila dah ada gambaran apa dia nak buat dengan benda tu, maka barulah datang kehendak dia, iradat tadi. Kehendak. Kehendak keazaman. Jadi bila ada iradat, bila ada kehendak, dia akan membawa kepada berlakunya perbuatan itu. Kan pergerakan anggota tadi. Dia mulalah start buat kerja dia. Kerja dia start. Ya. Jadi apabila perkara itu berlaku berulang-ulang, maka dia akan jadi adat, kebiasaan. Asal dia lintasan je. Bila dah biasa, dia akan jadi adat. Begitulah kita kaitkan dengan segala amalan kita, sama ada amalan yang berbentuk pahala ataupun yang berbentuk dosa. Jadi kata Ibn Qayyim, salah kebaikan perkara di atas. Apa dia? Dia panggil tasawurat, iradat, wuqu' al-fi'l, kan? Adat. Ini benda-benda ni jadi baik dengan baiknya hak mula-mula tu iaitu khawatir tu. Baik bila dia baik. Kan? Jadi pencuri, orang nak mencuri ni dia fikir macam mana nak masuk bank nak merompak ni kan. Dia mari lintasan dulu. Fikiran dia nak mencuri, lintasan dia. Jadi biarkan lintasan jahat dalam hati dia, maka dia akan marilah. Dia akan mari gambaran. Jadi gambaran itu akan suruh dia mulalah proses nak mencuri tadi. Jadi kehendak tu dia buatlah kerja tu. Bila dah buat kerja tu maknanya dia berjaya, nanti dia akan buat lagi, kemudian dia jadi kebiasaan. Semuanya bermula daripada lintasan hati ni. Jadi kalau baik lintasan itu, maka baiklah dia punya hasil dia. Apa dia hasil dia? Gambaran, kehendak, berlakunya perbuatan dan berulang-ulang perbuatan tadi. Kalau lintasan tu buruk, maka rosaklah dia. Buruklah dia. Jadi salahul khawatir. Lintasan yang baik ini dia dengan apa? Dengan muraqi, dia rasa dia itu sedang diawasi. Maksud sentiasa dia rasa Tuhan tu, kebersamaan Tuhan tu di sudut
penglihatan Tuhan, pandangan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan tengok dia. Dia rasa macam tu. Allah melihat apa yang dia buat. Muraqibah. Ya. Jadi segala lintasan itu ada yang muraqib dia, ada yang memerhatikan dia. Ya. Yang mana lintasan itu mana sa'idatan ilaihi, akan pergi, akan dipandang, dilihat oleh Allah. Yang mana lintasan itu akan berkisar di atas keredaan Allah Ta'ala, kecintaan Allah. Maksud dia akan fikir benda yang Allah redha. Dia akan biarkan lintasan apa yang Allah redha. Contohnya dia tengok, tengok pokok ni dia dah berbuah. Pokok yang ditanam ni dah berbunga, berbuah. Di situ lintasan ni, kalau tak baja ni, nanti buah ni banyak ni. Kalau buah banyak ni, bolehlah aku sedekah pada jiran-jiran, sedekah pada kawan-kawan. Sebagainya aku jual, sebagainya aku bersedekah. Kan? Ada mana lintasan yang baik tadi? Ya. Mana dia akan berkisar. Khawatir tadi, dia akan berkitar, lintasan yang baik tadi di atas macam mana nak capai keredaan Tuhan dia, kecintaan Tuhan dia. Ya. Jadi maka Tuhannya tadi yang Maha Suci, Allah Subhanahu Wa Taala, baginya segala kebaikan, kullu salah, segala kebaikan tidak adalah milik Allah Taala, daripada Allah. Ya, segala petunjuk di sisinya, segala petunjuk dan daripada taufiknya sampai segala petunjuk tadi kepada siapa yang dia kehendaki. Kan? Jadi maknanya Allah Ta'ala akan beri penjagaan kepada hamba dia. Ya. Ya, Allah Ta'ala akan jauhkan hamba daripada kesesatan dan kecelakaan. Maka dengan itu hamba akan berjaya mendapat segala kebaikan, petunjuk dan taufik. Ya, ini mengikut kadar macam mana diisbatkan fikiran dia tadi pada segala nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia fikir, banyaknya nikmat Tuhan bagi kita. Allah bagi kepada kita rezeki. Ada tanah kebun, kemudian kebun yang menghasilkan buah-buah yang lebat. Kan? Jadi dia itu. Kemudian maknanya dan macam mana dia ikuti jalan-jalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Ya. Kemudian dia kata sini, biqadri isbati aini fikratihi fi ala'ihi wa ni'amihi wa tauhidihi. Macam mana dia esakan pengesaan dia terhadap Allah dan jalan-jalan yang digunakan untuk mengenal Allah Ta'ala dan jalan-jalan digunakan untuk beribadah kepada Allah. Kan? Yang mana bagi dia Allah Ta'ala ni sentiasa hadir bersamanya. Maksudnya sentiasa menyaksikan apa yang dia lakukan, apa yang dia sedang buat, yang sedang melihat kepada, yang sedang mengawasi dia, yang muttali'an, yang sentiasa mengetahui segala apa isi hati dia, kehendak dia dan cita-cita dia. Bila dia tahu macam tu, ketika itu dia akan malulah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia akan mengagungkan Tuhan dia. Ya. Jadi dia malu. Kan, kalau dia melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Tuhannya. Ya. Dan dia tak suka juga mana makhluk-makhluk tadi mengetahui keadaan dia. Oleh itu dia risau kalau mana ada lintasan-lintasan buruk dalam hati yang dia biarkan, maka Allah akan murka padanya. Lintasan buruk yang dia biarkan, lintasan itu bertahta dalam hatinya. Lintasan ini tetap ada, lintasan keburukan, kebaikan tetap ada pada diri kita, tak akan berhenti. Tapi macam mana kita nak interaksi dengan lintasan-lintasan itu? Adalah dengan, kalau yang baik kita biarkan dia bertahta di hati kita, kalau yang tak baik kita biarkan dia lalu begitu saja, hilangkan dia. Ini satu, sebenarnya teori ni kita nampak macam mudah kan, hakikat dia kita tak boleh nak buat pun. Teori ni kita tak boleh nak laksanakan pun, melainkan ada bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kena ada bantuan dan pertolongan, taufik daripada Allah. Kalau Allah tak bagi taufik kita ni siapalah kita? Siapalah kita kalau Allah tak bagi taufik kepada kita? Sebab tu kita tak boleh sombong dengan kedudukan yang kita ada padanya. Dalam keadaan kita berada di pihak yang benar, kita berada di atas petunjuk sunnah, kan? Dan kita dapat melaksanakan sebahagian sunnah Nabi SAW. Kita tak boleh selesa dengan kedudukan ini. Sebab apa? Kedudukan ini memang kedudukan yang penting dalam kehidupan kita, kerana ia akan menyampaikan kita kepada syurga Allah SWT. Tetapi adakah kita akan tetap berterusan di atas kedudukan ini? Persoalannya, tak tahu. Jawapannya tidak siapa yang tahu. Tiada siapa yang tahu di antara kita. Adakah kita kekal di atas jalan ini? Kenapa? Kerana innal quluba baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Kama qala Islam, hati ini berada di antara dua jari daripada jari-jari Ar-Rahman, yuqallibuha kaifa syaa. Allah akan ubah hati kita ikut kehendak dia. Bagaimana nak ubah hati hamba dia tadi? Nasallallahu as-sabat. Kita mohon kepada Allah Jalla wa Ala ketetapan dan keteguhan hati kita supaya tetap teguh ala sunnati, kan? Wa ala tauhid was sunnah, ala al-Quran was sunnah, kan? Ila al-mamat. Kita minta Allah Ta'ala beri kepada kita ketetapan hati berada di atas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang sahih ini, ala fahmi salafil ummah, mengikut kefahaman generasi awal Islam, sampailah kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah dia yang kita minta dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bila mana kan kita tahu kedudukan Tuhan kita dalam diri kita, kedudukan Tuhan kita dalam diri kita adalah kita ni kena mengagungkan dia, mentakwidkan dia, mengesahkan dia, mengutamakan dia di atas segala sesuatu. Maka maknanya demikian itu akan menjauhkan kita daripada segala kekotoran, segala lintasan-lintasan yang keji ini yang bertahta di hati kita ni, dia akan diusir keluar daripada hati kita. Kerana lintasan-lintasan tak elok ni lah yang akan memutuskan segala kesempurnaan, yang membawa kita ni kepada segala kekurangan. Lintasan yang tak baik ni. Jadi kita jangan biarkan dia begitu bertahta dalam hati kita. Kemudian kata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, maka manusia adalah sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk apabila dia mendekatkan diri kepada penciptanya dan dia melazimi segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, dan dia beramal, bekerja dengan menuntut segala keredaannya dan mengutamakan Tuhan, perintah Tuhannya di atas kehendak hawanya. Ini manusia jadi sebaik-baik makhluk lah apabila dia melaksanakan perkara tadi, dekatkan diri kepada Allah, melazimi segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, beramal mengikut keredaannya, mengutamakan perintah kehendak Tuhannya di atas kehendak nafsunya, maka dia jadi sebaik-baik makhluk. Dan dia akan jadi seburuk-buruk makhluk apabila dia menjauhi apa-apa tadilah, dan hati dia tidak bergerak untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya, tidak mentaatinya, tidak menuntut, berusaha menuntut keredaannya. Maka bila dia memilih untuk mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah Jalla wa'ala, dan mengutamakan segalanya, mengutamakan Tuhan tadi di atas segalanya, di atas diri dia, di atas nafsu dia, maka dia telah menjadikan hakim ke atas hatinya. Dia telah menghakimi hatinya dan akalnya dan keimanannya untuk melawan, memotong segala nafsu dan syaitan tadi. Dan dia telah mengambil jalan petunjuk taufik tadi dan meninggalkan kesesatan mengikut petunjuk, kan, di atas hawa nafsu dia. Jadi apabila hamba memilih untuk menjauhkan diri kepada Allah, dia akan jadikan diri nafsu dia tadi sebagai hakim lah, kan, dan syaitan dia tadi sebagai hakim lah di atas akal dia dan hati dia, petunjuk dia tinggalkan segala tadi. Kenapa? Kerana dia mengutamakan nafsunya.
awalnya. Kemudian al-khatirat wal wasawis. Khatirat ni lintasan-lintasan dan was-was lah. Kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, ketahuilah bahawa segala lintasan was-was ini, jahat ni, lintasan-lintasan jahat ni, dia membawa kepada berfikir. Jadi mana dia akan bawa kepada fikiran lah. Lalu orang tadi berfikir dan dia akan membawa kepada teringat. Jadi bila dia fikir, dia teringat, kemudian akan membawa kepada kehendak. Bawa kepada kehendak untuk melakukan. Jadi kehendak ni akan bawa kepada pekerjaan anggota badan. Kehendak akan bawa kepada pekerjaan anggota kita lah. Maka waktu tu dia akan jadi hakim lah. Dia akan memutuskan. Maka bila dah berulang dia akan jadi adat. Lintasan-lintasan was-was ni akan jadi adat lah. Jadi maknanya menghentikan segala lintasan-lintasan jahat ni adalah lebih mudah daripada kita hendak menghapuskannya apabila dia dah tertata dalam hati kita dan diri kita dan amalan kita. Dah dia berakar umbi, macam mana kita nak buang, kita nak cabut, kita nak hapuskan dia? Susah. Jadi sekat daripada awal-awal lebih mudah daripada kita nak menghapuskan dia apabila dia telah bertahta dalam hati kita. Kemudian dia kata wa ma'lum, dan memang diketahuilah kan bahawa tidak dikurniakan kepada seseorang itu untuk menghapuskan segala lintasan tadi, dan tidak ada kekuatan untuk memutuskannya. Kan? Kenapa? Kerana khawatir lintasan ni dia akan mari senafas. Setiap nafas, detik nafas kita dia akan mari. Tahjumu alaihi hujuman nafas. Macam mana kita bernafas? Lintasan tu dia mari. Kecuali kekuatan iman. Apabila kita diberi kekuatan iman dan akal yang waras, yang bijaksana, itu akan membantu kita untuk menerima yang terbaik daripada lintasan itu. Okay? Dan kita akan redha dengan yang terbaik daripada lintasan itu. Dan yang kita kata, yang membawa kepada ketenangan, kedamaian lah bagi kita. Dan kita boleh menolak lintasan-lintasan yang buruk tadi. Dan dapat melarikan diri daripadanya apabila ada kekuatan iman dan akal tadilah. Kekuatan akal. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, ya Rasulullah, inna ahadana yajidu fi nafsihi, sungguh seorang kami dia rasa dalam diri dia perkara yang dia ni kalau dia terbakar jadi abu, lebih dia cintai daripada bercakap perkara tersebut. Lintasan hati ni lah. Kan? Lima lintas dia nak jadi Tuhan ke, lintas jadi macam ni kan. Maknanya dia rasa aku dibakar jadi abu, lebih aku cinta daripada aku ni teruskan dengan lintasan dalam hatiku. Maka Nabi kata, awaqad wajadtumuhu, kamu rasa macam tu lah. Dia kata, ya, kami rasa macam tu. Nabi kata, itulah dia sarahul iman. Itulah dia keimanan yang jelas. Satu lafaz kata, alhamdulillah allazi radda kaidahu ila waswasah. Segala puji Allah bagi Allah yang telah menolak tipu daya syaitan itu pergi kepada waswasah. Waswasah ni hanya lintasan buruk, dibuang macam tu saja. Dan padanya ada qaulan, ada dua pendapat lah tentang ni. Jadi maknanya ditolak kita tolak lintasan itu dan kita membencinya. Itulah dia iman yang nyata, iman yang jelas. Yang keduanya, bahawa adanya campakan syaitan dalam diri kita dan kita tahu kita benci campakan syaitan itu, maka itulah dia iman yang nyata. Kan? Maksudnya syaitan tadi campaklah hati kita untuk lawan iman dalam hati kita, maka kita hilangkan dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan nafsu itu seperti dengan pengisar tepung. Pengisar tepung yang dibuat daripada batu itu, yang dia tidak berhenti. Kan? Maka bila dia tak berhenti, maknanya mesti ada benda yang kita nak kisar. Maka kalau kita letakkan biji-bijian untuk kita kisar dari tadi, kan? Maka kita akan dapatlah hasil dia, tepung tadi. Kalau diletakkan padanya batu tanah, maka kita akan kisar batu tanah tadi, dapatlah batu tanah tadi. Yang jadi tepung, maka tak bermanfaat. Itu jadi fikiran dan lintasan tadi akan datang kepada diri kita macam mana biji-bijian tadi lah. Kalau dia biji gandum apa semua tadi masuk dalam kisaran itu, dia akan menghasilkan tepung. Kan?
Jadi dia tetap akan berkisar. Tapi kalau kita letak tanah dan batu, dia akan jadi tanah batu lah. Benda itu mudaratkan kita lah, tak ada manfaat. Itu maksud dia. Fikiran dan khawatir ini sentiasa akan mari. Dia akan mari sebagaimana kita bernafas. Selagi mana kita bernafas, dia akan datang lintasan-lintasan. Itu semua ada lintasan yang baik ataupun lintasan yang tak baik lah. Kan? Jadi bila sampai waktu untuk kita wuri tadi, baru kita tahu ini tepung ataupun debu tanah. Jadi maknanya kalau tepung, alhamdulillah lah, untunglah kita. Kalau debu tanah, rugilah kita. Kecelakaan lah. Wal'iyadzubillah. Kemudian seterusnya insyaAllah, keterusan hati tadi dalam kebaikan. Nah, hati sentiasa berada dalam kebaikan. Macam mana hati kita nak terus berada dalam kebaikan? InsyaAllah kita dah sampai di penghujungnya. Jadi kita akan sambung lagi lah dalam pertemuan yang akan datang dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan taufiknya ke atas kita semua. Dan kita sentiasa mohon taufik dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas jalan kebenaran sehinggalah Allah jemput kita kembali ke hadratnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.